Ya, boleh teruskan. Assalamualaikum. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan rahmatnya dapat bersama-sama kita pada malam ini dalam kuliah online Syawal 1442. InsyaAllah mudah-mudahan kuliah kita pada malam ini diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah tuan-tuan, tajuk pada malam ni insyaAllah saya akan berkongsi dengan tuan-tuan. Tajuknya comel, cantik tuan-tuan. Rajin solat tetapi masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Rajin solat tetapi masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Nauzubillah min zalik. Mudah-mudahan kerajinan kita solat itu asbabnya kita tuan-tuan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan disebabkan kerajinan solat kita menjadi penghalang kepada kita masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, rajin itu merupakan satu perkara yang bagus dalam satu perkara yang kita buat. Makna satu ibadah, kalau kita laksanakan dengan rajin, maka ibadah itu akan menjadi yang terbaik dalam kehidupan kita. Begitulah dengan solat. Solat ni tuan-tuan banyak manfaat. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran, innas solata tanha anil fahsya'i wal munkar. Solat itu mencegah kamu daripada perbuatan keji dan mungkar. Bahkan tuan-tuan, solat juga merupakan tiang agama. Solat juga merupakan perkara pertama yang akan dihisab di yaumul qiyamah, hari kiamat. Perkara pertama bab ibadah ni Allah akan tanya pada kita, yang ini berkenaan dengan solat. Dan kita tahu juga tuan-tuan, perkara yang amat disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, as-salatu li waqtiha, solat pada waktunya. Maknanya apa tuan-tuan? Rajin solat ni makna orang yang melaksanakan solat dengan rajin, dengan istiqamah, dengan bersungguh-sungguh, dengan mengharapkan redha Allah Subhanahu Wa Taala, makna satu perkara yang baik dalam segi ibadah. Tetapi tuan-tuan, puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sidang penonton sekalian, mengapa di kalangan manusia itu solat tetapi akhirnya tuan-tuan terjun ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala? Kenapa? Tadi ustaz cakap orang yang semayang ni masuklah syurga. Orang yang semayang ni ustaz, dia menghindarkan diri daripada perkara keji dan mungkar. Tetapi kenapa ustaz orang yang semayang ni akhirnya masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala? Yang ni kita nak bincang pada malam ni. Tidak semua orang yang solat itu akhirnya masuk neraka. Tidak semua orang. Tetapi ada segelintir manusia yang solat bukan asbab masuk syurga, tapi dia solat asbabnya menyebabkan dia masuk ke dalam neraka, masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, puan-puan, sidang penonton sekalian yang saya hormati, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ada empat golongan. Empat golongan yang rajin solat tetapi akhirnya terjun ke dalam api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Auzubillah min zalik. Tapi jangan pula tak semayang lepas ni. Semayang kena buatlah. Semayang tiang agama kena buat. Solat juga merupakan rukun Islam yang kedua. Makna kena buatlah, jangan tak semayang pula. Makna empat perkara ini, empat golongan ni mudah-mudahan kepada kita. Itu yang penting. Kalau ada pada kita ustaz, nak buat macam mana ustaz? Mana cepat-cepat kita perbaiki, cepat-cepat kita buat correction, cepat-cepat kita buat pembetulan. Mudah-mudahan sebelum kita mati, Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan dosa kita. Itu yang penting tuan-tuan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Jadi tuan-tuan, perempuan, sidang-sidang sekalian, yang pertama, rajin solat tetapi derhaka kepada kedua ibu bapa. Ini tuan-tuan yang pertama. Allahu Akbar tuan-tuan. Ini kita tuan-tuan tidak terkecuali. Bila sebut manusia ni tuan-tuan, tidak terkecuali golongan yang pertama ini. Yang mana bila sebut tentang ibu dan bapa. Sebab apa tuan-tuan? Kita dilahirkan oleh seorang ibu yang sangat mulia, yang sangat darjat tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu tuan-tuan, puan-puan, sidang penonton sekalian, beruntunglah kalian semua yang masih mempunyai ibu, yang masih mempunyai ayah. Hargailah mereka tuan-tuan.
selagi mana mereka hidup. Hargailah mereka tuan-tuan, cintailah mereka, sayangilah mereka tuan-tuan. Jangan lukai hati mereka. Kenapa tuan? Rajin solat tetapi derhaka kepada kedua ibu bapa ni tuan-tuan, asbabnya tuan-tuan boleh terjun ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Auzubillah. Tuan-tuan, kalau kita lihat tuan-tuan dalam banyak-banyak hadis, contohnya tuan-tuan, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, redallahu fi redha walidain. Keredaan Allah itu terletak kepada keredaan ibu dan ayah, dan kemurkaan Allah itu terletak kepada kemurkaan ibu dan ayah. Hadis riwayat Ibn Hibban daripada Abdullah bin Amru radhiyallahu an. Makna kata Nabi, redha Allah. Kalau kita semayang banyak pun tuan-tuan, kita derhaka kepada kedua ibu bapa kita. Kita ibadah banyak, kita pi haji dah pun. Bukan sekadar semayang saja. Bukan sekadar ibadah lain saja. Apa-apa perkara pun kita buat baik, tetapi dalam masa yang sama, kita derhaka kepada kedua ibu bapa kita, pastinya tuan-tuan, redha Allah tak ada. Tuan-tuan bayangkan tuan-tuan, kita melaksanakan ibadah, kita semayang, contohlah tuan-tuan. Dalam masa yang sama, mak ayah kita murka pada kita. Dalam masa yang sama, kita bergaduh dengan mak ayah kita. Dalam masa yang sama, orang Penang kata kita berkelahi dengan mak ayah kita. Allahu Akbar tuan. Keredaan Allah tak ada pada kita. Bayangkan tuan-tuan, semayang kita pasti tuan-tuan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu tuan-tuan, carilah redha mak ayah tuan-tuan. Jangan bergaduh dengan mak ayah, jangan mencaci maki mereka, jangan mengeluarkan perkataan-perkataan yang menyakiti hati mereka. Sebab tuan-tuan, para ulama meletakkan tuan-tuan ada 3 perkara menyebabkan seorang anak tu tuan-tuan boleh derhaka kepada kedua ibu bapanya. Yang pertama tuan-tuan disebabkan mulutnya. Yang kedua tuan-tuan disebabkan perangai dia. Yang kedua tuan-tuan disebabkan tidak menjalankan tanggungjawab. Yang pertama tuan-tuan ramai. Yang mana tuan-tuan kata ulama disebabkan mulut mereka itulah menyebabkan mereka tuan-tuan terjun ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min zalik tuan-tuan. Mulut. Sebab tuan-tuan Allah menjadikan lidah kita tuan-tuan ni, lidah kita ni tuan-tuan, dalam mulut kita ni tuan-tuan tak bertulang. Sedap tuan-tuan mengatur, sedap bercakap tuan-tuan. Kenapa tidak bertulang? Menyebabkan tuan-tuan dengan perkataan kita itu menyebab kita tuan-tuan terjun ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan, jagalah mulut kita tuan-tuan. Jangan kita bercakap kasar, kata hoi pun tak boleh. Kadang-kadang menggelarkan panggilan-panggilan yang tidak disukai oleh mak ayah kita. Kita gelarkan mereka orang tua tak sedar. Kadang-kadang tuan-tuan, kita ni tuan-tuan kadang bagi duit pada mak ayah kita tuan-tuan. Bagi duit, tapi mulut cakap, orang tua ni tak cukup-cukup duit aku bagi, orang tua ni tak cukup-cukup 1,000 tak cukup, 2,000 tak cukup. Tu mulut tuan-tuan. Bila mak ayah kita sedih, bila mak ayah kita tuan-tuan terasa hati, maka redha Allah tiada pada kita. Bahkan kata baginda Nabi Muhammad SAW, kemurkaan Allah ada pada dia. Kemurkaan Allah akan turun kepada anak dahaka ni. Amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemurkaan Allah, kecelakaan kepada dia ni tuan-tuan. Kepada anak yang derhaka ni. Allahu Akbar. Sebab tu tuan-tuan, puan-puan, jaga lidah kita. Bercakap tuan-tuan atas dasar ihsan. Bercakap tuan-tuan atas dasar kasih sayang. Bercakap tuan-tuan atas dasar kewarasan. Jangan bercakap atas dasar nafsu. Jangan bercakap atas dasar kemarahan. Jangan tuan-tuan. Sebab itulah mereka tuan-tuan agung. Mereka ni tuan-tuan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terutamanya ibu kita tuan-tuan. Ibu ni tuan-tuan, ada seorang sahabat tuan-tuan bertanya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, siapa yang lebih utama yang aku kena utamakan ya Rasulullah? Antara ibu dan ayah. Maka kata baginda Nabi Muhammad SAW, ibumu. Lalu siapa ya Rasulullah? Ibumu. Lalu siapa ya Rasulullah? Ibumu. Lalu siapa ya Rasulullah? Ayahmu. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengulangi 3 kali, ibumu, ibumu, ibumu. Lalu yang ketiga tuan-tuan, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebut yang keempat, ayahmu. Mana menunjukkan bahawasanya ibu ni tuan-tuan satu manusia yang agung, yang Allah angkat darjatnya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu tuan-tuan, jangan kita lukakan hati ibu kita tuan-tuan. Ibu kita melahirkan kita tuan-tuan 9 bulan 7 hari tuan-tuan. Kita jadi orang yang hebat sekarang tuan-tuan. Kita jadi doktor, kita jadi profesor, kita jadi engineer, ada yang jadi peniaga yang berjaya dan sebagainya.
Bukankah tuan-tuan, kalian semua tuan-tuan lahir daripada seorang rahim ibu yang sangat mulia. Sebab tu tuan-tuan, mulut jaga. Jangan memaki hamun, jangan tinggal suara mereka, jangan menggelarkan panggilan-panggilan yang tidak disukai oleh ibu dan ayah kita. Itu yang pertama. Ulama sebut sebab mulut. Semayang banyak, tapi duk maki mak ayah tuan-tuan, jahanam, 6 jahanam kita tuan-tuan. Terjun ke dalam api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan sekadar itu, Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan meredai anak yang derhaka kepada kedua ibu bapa. Itu yang pertama. Yang kedua tuan-tuan, disebabkan apa? Disebabkan perangai. Perangai tuan-tuan, Allah sebagai mudah lah. Orang laki-laki. Orang perempuan tuan-tuan, bila kahwin, ketaatan penuhnya kepada suami. Orang laki-laki, ketaatan penuh daripada siapa? Pada siapa tuan-tuan? Pada ibunya. Sampai bila Ustaz? Sampai mati. Makna kalau kadang-kadang tuan-tuan, ada orang lelaki ni, sebelum kahwin dia okey. Ada makcik-makcik cerita dia tu, Ustaz, anak saya sebelum kahwin okey Ustaz. Lepas kahwin Ustaz, dia duduk dengar cakap bini dia. Cakap saya langsung dia tak dengar Ustaz. Dia melawan cakap saya Ustaz. Dia maki hamu saya Ustaz. Dia pinggirkan saya Ustaz. Dia melebihkan isteri Ustaz sampai terasa hati ibunya. Maka ini jatuh tuan-tuan, kederhakaan dia kepada ibu dan ayahnya. Sebab tu tuan-tuan perempuan dirahmati sidang betul sekalian, jagalah perangai kita depan mak ayah kita, terutamanya kita ni orang laki-laki. Syurga kita ni tuan-tuan terletak di bawah telapak kaki ibu kita. Bercakaplah baik. Kalau mak kita bergaduh dengan isteri kita, kita jadi orang tengah. Jangan bela isteri lebih sangat. Ada kadang-kadang suami ni bagus, dia bela isteri ni lebih sangat daripada mak dia. Ni tak bagus. Yang bagusnya Ustaz macam mana Ustaz? Dia menjadi orang tengah. Dua-dua dia mendamaikan. Mendamaikan ni tuan-tuan, dia tak berat belah mana? Tak berat belah mak, tak berat belah isteri. Dia jadi orang tengah. Mak, sabarlah mak. Dia cakap pada isteri, dah lah mak abang tu. Makna dia mendamaikan. Bukan dia menyalahkan mak dia. Bukan dia memaki hamun mak dia. Ni makna memberatkan. Sebab tu seorang anak yang baik, maknanya perangai dia depan mak dia kena jaga perangai tuan-tuan. Kalau mak masak tu jangan bandingkan masakkan isteri dengan masakkan mak. Kadang-kadang ada suami ni tuan-tuan, dia perangai dia. Bila mak dia masak, dia kata mak awak mak masak tak sedap. Isteri saya masak sedap ni. Ni bahaya tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan, saya suka juga sebut satu hadis. Baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, la yadkhulul jannata aqa wala mananun wala mudminul khamri wala mu'minul bisihri. Kata baginda Nabi Muhammad SAW, la yadkhulul jannata aqa, tidak akan masuk syurga. Tidak akan masuk syurga. Dia dah hadis tuan-tuan, tidak masuk. Dia dah hadis tidak akan masuk. Tidak masuk dengan tidak akan masuk ni mana teruk lagi tuan-tuan. Tuan-tuan kena fikir tu. Kalau kita tahu dah, tidak akan masuk ni satu ancaman yang besar. Yang mana tidak sama sekali dibenarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala anak yang derhaka ni masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. La yadkhulul jannata, tidak akan masuk syurga. Yang pertama, orang yang derhaka kepada kedua ibu bapa. Yang kedua, orang yang suka mengukit-ukit pemberian. Yang ketiga, penagih arak. Yang keempat, orang yang mempercayai sihir. Mana ada empat golongan yang mana tidak akan masuk syurga. Hadis ni tuan-tuan, riwayat An-Nasa'i daripada Abdullah bin Amru radhiyallahu an. Maknanya tuan-tuan, baginda menyebut apa? Anak derhaka ni la yadkhulul jannata apa? Tidak akan masuk syurga. Allahu akbar. Semayang banyak mana pun tuan-tuan, ibadah banyak mana pun tuan-tuan, tidak akan masuk syurga. Tapi ustaz, dia bermayang banyak ustaz, dia baca Quran banyak ustaz, itu asbab lain. Tapi asbab dia terhalang masuk syurga. Kenapa? Sebab dia ada dosa dengan mak ayah dia. Dia ada haka dengan mak ayah dia. Ini tuan-tuan, asbab dia. Bukan saya kata, oh, ustaz dia semayang habis tu macam mana ustaz? Dia bayar zakat. Itu asbab lain, itu kewajipannya. Semayang itu kewajipan. Bayar zakat itu kewajipan. Berpuasa itu kewajipan. Tetapi dia lupa tanggungjawab dengan mak ayah dia. Sebab tu tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala menyebut dalam Quran apa? Allah kata apa? Hablum minallah, hablum minanas. Jagalah hubungan dengan Allah dan jagalah hablum minanas, hubungan sesama manusia. Sebab tu tuan-tuan, ulama meletakkan hubungan sesama manusia ni yang pertama siapa? Ibu dan ayah. Sebab apa ustaz? Ibu dan ayah. Sebab mereka yang paling dekat dengan kita. Tapi kadang-kadang kita
kita lupa, kita alpa, kita buat tak peduli. Itulah perangai tuan-tuan. Dia dah berjaya, dia lupa tuan-tuan. Ini tuan-tuan perangai. Sebab tu, sebagai seorang suami yang baik, jadilah suami yang baik pada ibu kita, ayah kita. Dan jadilah suami yang baik kepada isteri dan anak-anak kita. Ingat tuan-tuan, tidak akan masuk syurga orang yang mana derhaka kepada kedua ibu bapa. Kesian tuan-tuan. Semayang banyak-banyak pun tak boleh masuk syurga. Selagi mana Ustaz? Selagi mana dia tidak meminta ampun kepada kedua ibu bapa. Yang ketiga, ulama sebut apa? Disebabkan tidak menjalankan tanggungjawab. Tuan-tuan, perempuan, sidang penonton yang saya hormati sekalian. Bila sebut pasal anak ni tuan-tuan, anak ni tanggungjawab dia menjaga kedua ibu bapa lah. Menjaga kedua ibu bapaknya. Ini tuan-tuan tanggungjawab seorang anak. Bila sebut anak ni, dia takkan lari daripada tanggungjawab menjaga kedua ibu bapaknya. Sebab tu tuan-tuan, baginda Nabi Muhammad SAW bersabda dalam satu hadis tuan-tuan. Hadis ni riwayat Tirmizi. Kata artinya, mahfumnya kata baginda, seseorang ayah dan ibu ialah pintu syurga yang paling tengah, yang boleh dimasuki jika kedua-duanya ditaati. Ni Nabi sebut. Jika kamu mahu, kamu boleh peliharanya. Jika kamu mahu juga, kamu boleh sia-siakannya. Hadis riwayat Tirmizi. Nabi kata, kalau kita jaga mak ayah kita, maka syurgalah menanti kita. Ni tuan-tuan bukan saya reka, ni hadis Nabi Muhammad SAW. Nabi sebut. Janji Nabi kata, siapa yang jaga mak ayah dia, maka ganjarannya syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang mengingkari mak ayah dia, siapa yang menderhakai kedua apa dia, maka la yadkhulul jannata, tidak akan masuk syurga, bahkan neraka menanti dia. Sebab tu tuan-tuan, tanggungjawab kita jaga mak ayah kita. Mak ayah kita sakit, jagalah. Bukan lama pun tuan-tuan nak jaga mak ayah kita. Bukan lama. Mak ayah kita takkan hidup sampai 100, 200 tahun tuan-tuan. Kalau sakit pun tuan-tuan 10 tahun, 20 tahun itu paling lama dah kalau sakit nak jaga apa tuan-tuan. Adakah lama Ustaz? Tak lama. Nak dibandingkan pengorbanan mereka kepada kita, daripada kita kecil, tanggungjawab mereka menjaga kita sampai kita besar, tidak boleh dibayar dengan wang ringgit. Ada orang kata, Ustaz, saya setiap bulan bagi duit pada mak ayah saya, tapi saya tak pernah call mereka, saya tak pernah balik kampung Ustaz. Tuan-tuan, duit, money is anything, but sometimes money is nothing. Duit itu memang segalanya, tapi satu masa duit itu tiada nilai, tuan-tuan. Is nothing, tiada nilai. Sebab tu tuan-tuan, memanglah duit itu segalanya. Bagi duit, memanglah semua nak guna duit. Tapi duit itu bukan segalanya. Kita kena ingat tuan-tuan, kasih sayang ni tak boleh dibeli dengan duit. Mak ayah kita ni tuan-tuan, dia bukan nak duit sangat. Dia nak perhatian daripada kita tuan-tuan. Kadang-kadang kita lupa. Kita dah ingat, kita dah bagi tanggungjawab kita ialah dah bagi duit setiap bulan pada mak ayah kita. Every month kita bagi. Kadang-kadang 200, kadang-kadang 500. Ada yang kaya sikit, dia bagi sampai 1,000. Ada 2,000, ada 5,000. Bagus. Tak ada masalah. Comel lah tu. Cantik. Makna menjalankan tanggungjawab seorang anak. Tapi bila mak ayah sakit, tanggungjawab dia tak mau jaga. Bila mak ayah sakit, dia tak mau jaga mak ayah dah. Bahkan tuan-tuan, ada segelintir anak-anak tu sanggup dan tergamak menghantar kedua ibu bapa dia ke rumah tuan-tuan. Tuan-tuan, saya pernah kuliah satu tempat tuan-tuan, dan tokek kedai tu, bila mereka habis kuliah tu, mereka bawa saya pergi makan satu kedai. Mereka kata, Ustaz, kedai ni dulu, tokek dia ni dulu kerja sebagai di hospital juga kerja Ustaz. Tapi dia dah berhenti dah, dia buka kedai makan kat sini dan dia buka pusat penjagaan rumah orang tua-tua. Saya dengar tu dia kata, saya nak tanya soalan lah kat dia. Sebab ada banyak orang tanya soalan pada saya, soalan yang begini dan begini. Jadi lepas saya habis makan tu, datang tokek kedai. Dia kata, Ustaz, macam mana makanan saya Ustaz? Sedap ke Ustaz? Saya kata, Alhamdulillah sedap. Sedap sangat, Alhamdulillah. Saya doakan mudah-mudahan kedai tuan laku insya-Allah. Saya kata, tuan, dulu kerja hospital ke? Ya Ustaz, kerja hospital tapi saya berhenti Ustaz. Saya buka kedai makan. Lepas tu Ustaz, saya buka rumah penjagaan tua-tua. Saya tanya dia, tuan buka rumah penjagaan tua-tua ni free ke bayar? Dia kata, bayar Ustaz. Tapi kebanyakan rumah tua-tua Ustaz, rumah tua-tua yang saya buka ni Ustaz, yang saya jaga ni Ustaz, banyak orang Cina Ustaz. Tapi Ustaz, adalah orang Melayu saya ambil, jaga secara sukarela lah, ambil daripada rumah penjagaan yang mungkin yang mereka diletakkan di rumah orang tua-tua yang bukan tempat bukan Islam punya, diletakkan di situ. Saya ambil mereka ni duduk tempat saya sebab saya ni yang jaga Islam, maka saya jaga makan minum dan sebagainya.
Saya tanya soalan pada dia. Ramai duk tanya saya. Dia kata, saya tanya dia, ramai duk tanya saya ni. Saya nak tanya tuan, ada tak anak yang hantar mak dia, ayah dia rumah tua-tua dan dia kata kalau mati baru bagi tahu. Kalau tak mati jangan bagi tahu. Ada tak? Sebab ramai orang duk tanya, saya pun tak tahu nak jawab. So saya tanya tuan, sebab tuan merupakan orang yang diberi amanah menjaga orang tua-tua ni. Dia kata, ada ustaz, yang mana anak bila hantar mak ayah ni, dia tak mau ambil tanggungjawab. Mak ayah dia sakit, mungkin nyanyuk. Nyanyuk ni apa? Lupa dan sebagainya. Dia hantar mak tua-tua. Dia hantar mak tua-tua, dia pesan pula. Kalau mati, baru telefon. Kalau tak mati, jangan telefon. Sakit pun jangan telefon. Rupanya ada, tuan-tuan. Na'udzubillah. Saya tak tahu, tuan-tuan. Ini manusia ke beruang? Pun tak tahulah. Beruang pun saya anak, tuan-tuan. Tak tahu nak kata, tuan-tuan, ada manusia yang sanggup membuang mak ayah dia, tuan-tuan, rumah tuan-tuan. Dan dia kata, kalau mati, baru saya nak ambil. Kalau hidup, jangan bagi tahu. Dia kata, Allahu Akbar. Dan dia kata, kebanyakan yang hantar, yang kes macam ni, ustaz, adalah orang laki-laki, ustaz. Ayah-ayah yang banyak. Saya dengar, saya kata, Allah minta-minta lah aku janganlah termasuk golongan macam ni. Saya, tuan-tuan, dengan mak ayah saya, Alhamdulillah, tuan-tuan. Walaupun saya ni tak adalah serba-serbi cukup, tuan-tuan. Tapi Alhamdulillah, hubungan dengan mak ayah saya jaga. Hubungan dengan pak mentua saya jaga. Kenapa, tuan-tuan? Kita tak nak nanti bila kita tua, tuan-tuan, Allah balas kita pada kita. Dan kita tahu, tuan-tuan, disebut disebut oleh baginda Nabi Muhammad SAW, kullu zunubin yuakhirullahu min masya illa yaumil qiyamati illa uqan walidain fa innahu yu'ajjilu yudhabi. Nabi kata, setiap dosa atas muka bumi ni akan dilewat-lewatkan oleh Allah Subhanahu wa taala balasannya mengikut kehendaknya. Mana dilewat-lewatkan balasannya oleh Allah menurut kehendaknya pada bila-bila masa sehingga hari kiamat. Mana dosa-dosa ni Allah tangguh dulu. Melainkan derhaka kepada kedua ibu bapa, sesungguhnya balasan derhaka itu akan disegerakan ke atas pelakunya. Maknanya ulama sebut fil hayah, masa hidup, qabla mamat, sebelum mati. Allahu Akbar. Itu saya takut tu. Fil hayah, masa hidup, mata duk terbeliak lagi ni, qabla mamat, sebelum mati. Maknanya sebelum mati Allah akan balas kepada anak yang derhaka. Bila ustaz? Bila kita tua esok. Bila ustaz? Bila kita ada anak. Bila kita jadi anak, kita ada ayah. Esok ayah kita meninggal, mak kita meninggal, kita dapat anak. Kita ada anak, anak pula, dia pula jadi anak, kita pula jadi ayah. Hidup kita ni, tuan-tuan, macam roda. Hidup kita ni macam roda, tuan-tuan. Tak semestinya kita di atas, kita di bawah, kita dipijak dan sebagainya. Bila kita di ayah ni, tuan-tuan, kita akan tahu bagaimana perasaan. Kalau dulu kita jaga perasaan ayah kita, kalau dulu kita jaga perasaan mak kita, tanggungjawab kita, kita jaga hati mereka, kita jaga mereka, kita basuh berak mereka, kita suapkan mereka makan, kita bagi setiap bulan duit, kita balik kampung setiap bulan, tanggungjawab, tuan-tuan. InsyaAllah, tuan-tuan. Sebelum mati, tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala akan balas. Siapa akan balas, Ustaz? Anak-anak kita akan balas. Mereka akan basuh berak kita bila kita tua esok. Mereka akan mandikan kita. Sebab apa, tuan-tuan? Dulu kita buat macam tu pada mak dengan ayah kita. Allahu Akbar. Tuan-tuan, kita mengaji hadis. Saya mengaji hadis, tuan. Saya dengar hadis, saya baca Quran, saya takut, tuan-tuan. Kenapa, tuan-tuan? Sebab ancaman Allah Subhanahu wa taala, ancaman daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amat berbahaya, tuan-tuan, kepada anak yang derhaka. Rajin solat tetapi derhaka kepada kedua ibu bapa, pastinya, tuan-tuan, akan dihumban oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tidak sempat bertaubat, satu, yang kedua tidak sempat minta ampun kepada ibu dia. Sebab, tuan-tuan, selagi mana mak ayah kita hidup, minta ampun kepada mereka. Minta ampun. Mak, ampunkan saya, mak. Ayah, ampunkan saya, ayah, jika saya ada dosa. Tak apa, tuan-tuan. Kita beralah tak apa, tuan-tuan. Kita anak. Jangan kita duk bergaduh-bergaduh, tuan-tuan. Dia ayah, dia ibu kita, tuan-tuan. Apa guna kita nak bergaduh, tuan-tuan? Tak ada apa-apa pun, tuan-tuan. Tak ada apa-apa. Kadang-kadang kita sendiri cari pasal. Sebab tanah sekarang kerang pun tak balik sampai 3 bulan. 3 bulan. Sampai 3 tahun. Ada yang 30 tahun tak balik. Sebab bergaduh dengan ayah. Sebab bergaduh dengan mak. Pembagian harta pusaka. Allah, ini, tuan-tuan, benda kecil. Itu semua dunia, tuan-tuan. Tanah punya hal pun nak bergaduh. Mak dengan ayah, tuan, tak ada ganti. Kalau mereka pergi, tuan-tuan, meninggalkan kita, tak ada ganti, tuan-tuan. Ganti mak tiri. Ganti ayah tiri pun takkan sama, tuan-tuan. Takkan sama macam mak betul, macam ayah betul, tuan-tuan. Jadi, tuan-tuan, anda mampu mengubahnya. Fikirkan. Telajak perahu boleh berundur, telajak perbuatan binasa diri. Itu yang pertama, rajin solat tetapi masuk neraka Allah Subhanahu wa taala
Disebabkan apa tuan-tuan? Disebabkan derhaka kepada kedua ibu bapa. Mudah-mudahan kita tak ada lah. Tuan-tuan jangan marah saya. Si abang benar betul. Kita ni tanggungjawab jagalah mak ayah. Jangan lukakan hati mereka dengan mulut kita. Perangai kita tolong jaga, tuan-tuan. Tolong jaga. Apa yang mereka tak suka tu jangan buat. Takut-takut, tuan-tuan, ibadah kita Allah tak terima. Naik. Semayang banyak-banyak. Tapi haji dah pun. Sedekah banyak-banyak. Allah tak terima amal kita. Bahkan kita pula, tuan-tuan, sepatutnya masuk syurga dengan ibadah kita yang banyak itu. Tapi dihumban oleh Allah ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Na'udzubillah min zalik. Yang kedua, tuan-tuan, rajin solat tetapi suka berbohong. Allahu Akbar. Suka berbohong, tuan-tuan. Semayang banyak sama banyak dengan bohong. Semayang dia banyak tapi banyak juga bohong dia tu. Semayang dengan bohong tu sama naik. Allahu Akbar. Ada, tuan-tuan. Ustaz ada ke ustaz orang yang semayang ni suka bohong? Berlambak, tuan-tuan. Semayang tapi bohong pun kuat. Sedangkan inna solat tatanha anil fahsya'i wa munkar. Solat itu mencegah kamu daripada perbuatan keji dan mungkar. Tapi pelik, bagaimana orang yang semayang ni tapi suka berbohong? Mesti ada masalah tentang semayang. Mesti ada masalah pada solatnya. Mungkin semayangnya tu ada problem dan sebagainya. Sebab tu semayang itu tidak mencegah kamu daripada perbuatan keji dan mungkar. Sebab tu, tuan-tuan, saya suka juga sebut tentang ungkapan yang disebut oleh para ulama. Contohnya, tuan, Ibnu Hajar. Ibnu Hajar disebut tentang berbohong ni apa? Memberitahu akan sesuatu yang berbeza dengan keadaan sebenar. Sama ada sengaja ataupun tersilap. Bercakap benda yang berbeza dengan keadaan sebenar dikira bohong. Sama ada sengaja ataupun tersilap. Sengaja cakap kira bohong. Tersilap cakap pun kira bohong. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala menyebut dalam Quran. Dalam surah Az-Zariyat ayat yang ke-10. Khutila qarra. Binasalah orang yang sentiasa mengeluarkan pendapat dengan cara agak-agak. Ni Allah sebut ni. Qutila qarra, binasalah. Binasa orang ni, tuan-tuan, yang duk keluar pendapat agak-agak. Orang tanya, dengar kata Haji Leman sebelah rumah kena tangkap basah ke? Iyalah kot. Haji ni iyalah kot ni ramai ni. Oh iyalah kot, dia tu memang jahat pun. Mulut, tuan-tuan. Allah. Kalau kita tak tahu, tuan-tuan, jangan buat pelatau. Sekejap lagi orang tahu, kita tak tahu. Kalau orang kata, kalau kita tak tahu, jangan buat tahu. Nanti orang tahu, kita tak tahu. Ni tuan. Sebab tu kita kalau tak tahu, jangan cakap. Jangan kita kata, ya lah kot. Kot itu pun tuan bahaya. Seolah-olah kita kata betul lah tu. Jangan tuan-tuan. Tu yang Allah kita binasa orang macam ni. Yang keluar pendapat dia cara gagak ikut kepala dia. Ya lah tu betul lah dia. Dia memang jahat pun. Ni tuan-tuan, keluar pandangan dia. Takut-takut benda tu salah. Kita pun tak tahu betul ke tidak. Kita pun tak tahu dia buat ke tidak. Kita cakap, tak tahu, aku pun tak tahu. Senang, tuan-tuan. No comment. Lagi senang. Sebab, kan? Baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, Nabi kata apa, tuan-tuan? Diam itu lebih baik. Kenapa? Takut kamu bercakap tu, ada banyak yang salah. Ini Nabi sebut. Kenapa? Banyak bercakap, tuan-tuan, kadang-kadang salah itu lebih banyak daripada betul. Sebab tu kita ni, tuan-tuan, kalau kita tak tahu, jangan cakap. Sebab sengaja bercakap tu pun kira bohong. Tersilap cakap pun kira bohong. Dan kata Imam Nawawi, sama ada perkhabaran itu perkara yang telah berlalu atau yang akan datang. Yang berlalu, duk cerita benda tu dah bohong. Terang-terangan bohong. Dah dinafikan. Duk cerita lagi. Duk naikkan lagi isu tu. Juga dikira bohong. Dosa besar. Masuk neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Ataupun yang akan datang. Benda tu tak tahu betul tak betul lagi. Jadi ke tak? Dia duk wawarkan dah. Tuan-tuan. Tak tahu jadi ke ni? Orang tanya betul dia. Jadi. Tengok tak jadi. Kira bohong lah tu. Makna itu juga dikira sebagai pembohongan. Sebab tu, tuan-tuan. Tanda orang munafik ni Nabi sebut ada berapa? Ada 3. Ayatul munafiqun salasun. Nabi kata tanda orang munafik ni ada 3. Yang pertama, tuan-tuan. Apabila dia berbicara, dia berdusta. Bila bercakap, bohong, munafik. Apabila berjanji, dia ukir janji, munafik. Apabila diberi amanah, dia khianati amanah. Orang munafik. Ini tuan-tuan. Hadis ni riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis yang sangat kuat. Sebab tu, tuan-tuan, perempuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, berhati-hatilah dengan ungkapan kita. Bahkan ancaman baginda Nabi Muhammad SAW ni, tuan-tuan, lagi dah hadis yang lain, tuan-tuan, muttafaqun alaih, Nabi sebut,
Innal kaziba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilal nar. Sesungguhnya kata Nabi, dusta. Dusta ni orang bohong lah. Membawa kepada derhaka dan derhaka membawa kepada nar, neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada orang pun tuan-tuan suruh kita bohong. Kita sendiri yang memilih untuk berbohong. Kadang-kadang bini tanya kita, abang pergi mana balik lambat ni? Abang pergi meeting. Dia tak pergi meeting pun. Dia tak pergi meeting pun, dia cakap pergi meeting. Bereka-reka perkara yang tak ada. Kira bohong lah Ustaz. Kira bohong. Tapi Ustaz kalau saya cakap betul Ustaz, bini saya maki saya macam Ustaz. Sebab tu tuan-tuan, bercakap benar itu mahal. Nabi Muhammad SAW sentiasa bercakap benar. Walaupun dicaci maki, walaupun di pulau, walaupun dibaling dengan batu dan sebagainya, tetap baginda Nabi Muhammad SAW menyebarkan kebenaran, menyebarkan apa yang Allah perintahkan kepada dia. Tapi kita ni tuan-tuan, tiap-tiap hari bohong. Bohong kat bini. Bini pula bohong kat suami. Tiap-tiap hari. Macam mana hidup nak berkat tuan-tuan? Hidup takkan berkat tuan-tuan. Kalau kita suka berbohong, takkan berkat. Bohong isi dan suami. Yang kedua tuan-tuan, suka berbohong pada kawan-kawan. Ada juga kita ni panggil tuan-tuan, suka bohong kawan-kawan. Kawan-kawan tanya, Mat ada mana? On the way. Ini tuan-tuan. On the way 3 jam pun tak sampai-sampai lagi. On the way, on the way. On the way Pak Bunawe. Ini tuan-tuan jenis perangai je ni. Apa salahnya kalau kamu cakap, aku lambat sikit lah. Ada hal sikit nak buat kerja ni kan. Cakap benda betul. Situasi tu. Tak ada siapa suruh kita bohong. Kita sendiri yang memilih untuk berbohong. Kita sendiri tuan-tuan yang bercakap. On the way lah 5 minit sampai. Kawan tu tunggulah 5 minit tak sampai. Setengah jam tak sampai. 20 minit tak, 40 minit tak sampai. Sejam tak sampai. Lalai 3 jam baru sampai. Kira bohong tak Ustaz? Kira bohong. Berdosa besar tuan-tuan. Sebab tu on the way ni tuan-tuan. Saya nasihatkan jangan gunalah on the way ni. Kalau nak guna apa, guna yang betul lah. On the way ni dalam bahasa Inggeris. Kalau bahasa Melayu dia sebut sebagai dalam perjalanan. Kan? Kalau kita dalam perjalanan pun belum tuan-tuan. Belum sampai lagi, belum keluar lagi. Kenapa kita nak guna perkataan on the way? Kan itu tu. Yang ketiga tuan-tuan, jangan berbohong pada anak-anak. Kadang-kadang kita ni juga kadang-kadang perangai suka bohong pada anak-anak. Janji dengan anak tak beli pun. Ada kata, ayah nanti beli KFC ya, Kentucky Fried Chicken. Ayah pun kata tak apa, okey. Pukul 5.30 balik. Balik-balik lupa. Ayah pun tak apalah, dia lupa nak buat macam mana kan. Sampai depan rumah, anak pun tanya. Ayah, mana KFC? Ayah dia kata apa? Ayah dia tak mau beli ni. Apa dia cakap? KFC tutup. KFC tutup 5.30 tuan-tuan. Ni perangai. Ustaz tipu orang tua je dosa Ustaz. Siapa? Jahang tipu orang tua dosa. Tipu anak-anak pun kira dosa. Sebab tu sampai anak kata, ayah saya Ustaz memang kaki bohong Ustaz. Janji kira bohong Ustaz dia. Ni sampai anak. Budak-budak ni tuan-tuan, dia tak pandai cakap bohong. Betul tuan-tuan. Budak saya dulu jadi cikgu sekolah. Ada 2-3 orang saya tangkap tuan-tuan, dia tak semayang Zuhur. Saya tanya dia, kenapa kamu tak semayang Zuhur? Asal saya tangkap muka kamu. Asal kamu lah saya tangkap. Dia kata, Ustaz, saya kat rumah pun tak semayang. Ustaz suruh saya semayang. Saya kata, mak ayah kamu semayang? Mak ayah saya pun tak semayang. Ustaz, mak. Budak-budak tahu dah bohong. Kita orang tua-tua ni suka bohong ni kan. Nasihat pada diri sendiri jugalah. Kan? Mana ni tuan-tuan, perempuan, siapa tu yang dihormati sekalian. Buanglah sifat bohong ni tuan-tuan. Banyak semayang pun kalau suka bohong tuan-tuan. Masuk neraka. Berhentilah bohong tuan-tuan. Apa yang kita dapat dengan berbohong? Berbohong ni banyak kadang-kadang tuan-tuan. Berbohong dalam keadaan macam mana tuan-tuan? Berbohong. Kita bagi tahu kita ni sekian-sekian. Ni kadang-kadang perangai juga tuan-tuan. Sebab tu hentikanlah pembohongan tuan-tuan. Hentikanlah pembohongan. Anda mampu mengubahnya. Sekian, terima kasih. Take line tu. Tapi nampak gitulah. Berhenti bohong. Ustaz je nak berhenti bohong. Senang, berhenti ya. Berhenti, bohong berhenti. Jangan cakap bohong dah. Bertobat dan berhenti. Bertobat kepada Allah SWT dan jangan mengulangi balik. Bertobat kepada Allah SWT, jangan ulang balik. Mudah ya. Alah, Ustaz cakap senang. Memanglah bercakap senang. Cakap ni senang, nak buat susah. Tapi pepatah Melayu sebut apa? Di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Kemahuan ada tak? Ada Ustaz. Jalan mesti ada. Kemahuan ada? Tak ada kemahuan Ustaz. Jalan confirm tak ada. Sebab kita kena ada kemahuan. Kita mesti nak buat benda tu. InsyaAllah tuan-tuan. Allah Subhanahu Wa Taala takkan mensia-siakan umat dia
yang ingin melakukan kebaikan. Allah takkan sia-sia. Bahkan tuan-tuan, dosa sebesar mana sekalipun tuan-tuan, Allah akan ampun. Tuan-tuan, ini disebut dengan jelas dan para ulama pun sebut begitu. Dosa banyak mana pun buat tuan-tuan, Allah pasti akan ampun. Dengan syarat apa tuan-tuan? Bersungguh-sungguh kita minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu tuan-tuan, perempuan yang dihormati, yang saya kasih dan saya sayangi tuan-tuan, kita kena beringatlah hidup kita tuan-tuan. Jangan kita bercakap perkara-perkara yang kita tidak tahu. Ini kita kena tahulah. Mana rajin solat tetapi suka berbohong, terjun ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala kalau dia tak sempat bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nauzubillah min zalik. Jadi sebab tu kena beringat-ingatlah tuan-tuan. Itu yang kedua. Yang ketiga, tuan-tuan, rajin solat tetapi takabur dan ujub. Takabur dan ujub. Dalam bahasa Arab, tuan-tuan, takabur ni apa? Takabur ni takabbaru. Tuan-tuan, bila sebut tentang takabur ni, bila sebut tentang ujub ni, tuan-tuan, dia melibatkan apa, tuan-tuan? Dia melibatkan hati sebenarnya, tuan-tuan. Dia melibatkan hati. Sebab tu, tuan-tuan, baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, hadis ni tuan-tuan, riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis yang sangat kuat sanadnya, tuan. Nabi kata, ala wa inna fil jasadi muzqatan iza salahal jasadu kulluhu fa iza fasadal jasadu kulluhu ala wahyal qalbun. Muttafaqun alaih. Hadis sahih. Nabi sebut tuan-tuan, ketahuilah bahawasanya pada jasad itu terdapat sekumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh jasadnya. Jika ia buruk, maka buruklah seluruh jasadnya. Maka Nabi kata, ala wahyal qalbun. Ketahuilah bahawasanya ia adalah hati. Manakala hati kita ni tak ada sifat takabur, tak ada sifat ujub. Yang takabur ni apa tuan-tuan? Kalau bahasa Arab disebut takabbara. Takabbara ni membawa maksud apa? Sombong, angkuh, bongkok. Ni yang ada dalam hati kita tu, sifat angkuh, sifat sombong, sifat bongkok. Maka rosaklah tuan-tuan daging tersebut, jasad tersebut. Rosaklah semua amal kita lakukan. Rosaklah solat kita dengan apa tuan-tuan? Kesombongan dan keangkuhan kita. Apa yang kita ada tuan-tuan atas dunia ni, semua bukan kita punya. Semua pinjaman daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kekayaan kita, pinjaman daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tahta kita, harta kita, pangkat jawatan kita, itu semua pinjaman daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan tuan-tuan, kita ambil contoh. Contoh yang teragung. Siapa tuan-tuan? Fir'aun. Fir'aun ni tuan-tuan, Allah tuan-tuan, hebat dia sampai mengaku di Tuhan. Tapi akhirnya tuan-tuan, mati tak Fir'aun? Mati. Mengaku Tuhan, mati tuan-tuan. Walaupun dia, dalam hidup dia tuan-tuan, dia tak pernah ditimpa penyakit Fir'aun ni tuan-tuan. Tapi akhirnya tuan-tuan, bila saat kematiannya Allah seksa dia tuan-tuan. Sampai tanah pun tak mau terima Fir'aun ni. Allahu Akbar. Kaya dia tuan-tuan, harta banyak sampai mengaku sebagai Tuhan. Sebab tu kita tuan-tuan, jangan sombong, jangan angkuh. Jangan kita kaya ni tuan-tuan, kita sombong. Ada orang kaya sombong, ada orang kaya ni berlagak angkuh. Apa yang kita ada dengan kaya ni tuan-tuan? Apa yang kita ada? Ustaz, saya duit banyak. Duit ni bukan duit mati tuan-tuan. Saya ulang. Ustaz, alah ustaz cakap senang. Memanglah saya cakap ni senang. Memberi nasihat. Adi tu nasihat. Agama itu nasihat. Duit banyak ni tuan, Allah akan tanya banyak. Sebab tu orang miskin tuan, dia beruntung, tak ada soalan, banyak ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang kaya, Allah akan tanya banyak. Duit dapat mana? Duit tu belanja mana? Apa hang guna dengan duit hang? Allah tanya banyak tu. Ini hadis lah, hadis yang sahih Nabi sebut. Sebab tu kita tuan-tuan, duit yang banyak, jangan jadi kita sombong. Kalau kita tengok tuan-tuan, baginda Nabi Muhammad SAW bersabda tuan-tuan, hadis ni tuan-tuan, riwayat Muslim. Kata baginda Nabi Muhammad SAW, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqalu zarratin min kibri. Tidak akan masuk syurga orang yang dalam hatinya ada sebesar zarah perasaan sombong. La yadkhulul jannata, Nabi sebut, tidak akan masuk syurga. Dalam hati dia ada sebesar zarah perasaan sombong. Tuan-tuan, yang kaya contohlah. Ada orang kaya ada sombong. Tak semua. Sebab kalau tengok sahabat baginda Nabi Muhammad, ada orang kata, Ustaz, orang kaya ni masih ada sombong. Saya kata tak semua orang kaya sombong.
Kalau tengok sahabat baginda Nabi Muhammad SAW, siapa yang kaya? Sayyidina Osman bin Affan, kaya. Sayyidina Ali, kaya. Sombong tak? Tak. Kenapa mereka sombong? Sebab mereka bertuhankan duit. Sebab tu mereka sombong. Kalau tengok sahabat Nabi, Sayyidina Osman bin Affan, mereka tidak bertuhankan duit. Tapi duit itulah yang menjadikan mereka baik. Mereka menggunakan duit itu ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang tuan-tuan, dia bertuhankan duit, dia takkan cukup duit dia. Malah dia akan jadi sombong. Macam siapa Ustaz? Macam Haji Bakhir bila bagi kedekut. Kedekut nak mampu. Sekadar itu menghina, mencaci maki sebab duit banyak. Tuan-tuan, kita mencaci maki orang, tuan-tuan. Tuan-tuan, saya ambil contoh lah. Yang kaya ni zaman dari riwayat menyebut siapa? Qarun. Qarun ni tuan-tuan kaya. Tapi sebab sombong, angkuh dia tuan-tuan, akhirnya jadi apa? Udah Qarun ni tuan-tuan. Allah tenggelamkan dia sekali dengan harta-harta dia. Tuan-tuan, kat dunia ni tuan-tuan, tak ada orang boleh challenge dengan Qarun. Kaya tuan-tuan, Qarun ni kaya nak mampu bukan kaya sikit ni. Kaya gila-gila tuan-tuan Qarun ni. Sampai pintu mahligai, kunci pintu mahligai istana tuan-tuan diperbuat daripada emas. Mana ada orang buat tuan-tuan. Tapi Qarun, sebab kaya dia ni tuan-tuan, kunci pintu mahligai istana tu diperbuat daripada emas. Allah tuan-tuan. Akhirnya tuan-tuan, disebabkan kesombongan, keangkuhan dia, kebongkakan dia, Allah tenggelamkan dia dengan harta-hartanya. Sampai sekarang tak jumpa. Itulah hinanya Qarun. Kaya tapi takabur, ujub dengan harta benda yang Allah berikan kepada dia. Kita tak mau jadi macam tuan-tuan. Kita tak nak jadi sedemikian rupa. Kita tak nak tuan-tuan. Kita nak jadi orang yang kaya, orang yang dermawan. Kita nak jadi orang kaya, orang yang suka menginfakkan hartanya ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kita nak. Itu yang kita nak tuan-tuan. Duit simpan banyak tuan-tuan, bukan kita punya. Esok kita mati tuan-tuan, duit tu sudah bertukar kepada anak-anak kita, sudah difaraidkan, sudah dibahagikan. Apa yang kita punya tuan-tuan, yang kita sedekah, yang kita bahagikan, yang kita wakaf, yang kita zakat, itu yang kita punya tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan, puan-puan, sudah putuskan. Bukan saya marah tuan-tuan, tapi saya ingatkan. Jangan sombong, jangan belagak tuan-tuan. Atas dunia ni kita sombong apa? Apa yang kita dah, esok kita mati tuan, orang pijak kita. Kita ni tuan-tuan dijadi pada tanah. Lah ni kita berdiri dengan angkuh. Sebab tu tuan-tuan, pepatah Melayu sebut apa? Jadilah seperti rasmi padi. Makin berisi, makin tunduk ke langit. Jangan jadi seperti rasmi lalang. Makin panjang, makin menjulang ke langit. Jadi seperti rasmi padi, makin berisi, makin tunduk, makin merendahkan diri, makin tawaduk. Ni tuan-tuan, jangan. Jadi seperti lalang. Makin tinggi, makin julang, makin tinggi, makin berlagak. Jangan tuan-tuan. Jangan jadi kita seperti Qarun. Orang yang berilmu, orang yang ada ilmu banyak, ibadah banyak, jangan jadi seperti Azazil. Seperti mana tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala menyebut dalam Quran, dalam surah Al-Baqarah ayat 34. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Sadaqallahul azim. Ingatlah ketika kami berfirman kepada malaikat, tunduklah, beri hormatlah kepada Nabi Adam alaihissalam. Lalu mereka sekalian tunduk memberi hormat kepada Nabi, memberi hormat melainkan iblis. Illa iblis, ia enggan dan takabur, dan jadilah dia golongan yang kafir. Iblis ni tuan-tuan, nama dia Azazil. Dia ni Allah cipta sebelum Nabi Adam AS. Sebelum Nabi Adam dicipta dah iblis tuan-tuan. Tapi sebab takabur dan ujubnya dia ni tuan-tuan, akhirnya tuan-tuan dikafirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ni. Yang geng dia duk kacau kita ni, nak semayang dia kacau, nak buat ibadah dia kacau kita ni, nak bangun semayang dia kacau, tidur. Dia ada buat tu, geng-geng dia nama iblis, syaitan ni semua ni, depa ada kacau kita ni. Sebab tu tuan-tuan puan-puan, sudah putus sekalian, jangan kita bila banyak ibadah, kita banyak ilmu, kita disombong macam Azazil. Dia ni tuan-tuan, kata setengah ulama menyatakan Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat dia menjadi ketua kepada malaikat. Tapi dia bukan malaikat, sebab jin iblis ni tuan-tuan diperbuat pada api. Malaikat ni daripada cahaya. Kita kena faham. Jin dia golongan lain, malaikat dia golongan lain. Tapi sebab alimnya iblis ni tuan-tuan, Allah angkat jadi ketua malaikat. Tetapi akhirnya tuan-tuan, bila Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam, Allah perintahkan malaikat sujud kepada Nabi Adam, malaikat sami'na wa ata'na, malaikat patuh.
Tapi bila Allah perintahkan kepada iblis tunduk sujud kepada Nabi Adam, dia tak mau. Ilah, tak mau. Malaikat iblis, ia enggan. Enggan dia pun tak mau. Dia tak mau sujud. Apa kata dia? Aku lebih baik daripada dia. Ini jenis perangai banyak. Alah, baru semayang nak tunjuk baik. Itu perangai tu. Alah, alah, alah. Itu tuan-tuan. Jangan macam tu. Jangan macam tu tuan-tuan. Kita ni kadang-kadang perangai macam tu. Alah, apa ni? Baru semayang. Kita tuan-tuan. Apa yang kita sangat. Kita pun semayang Allah. Semayang ni wajib. Jangan kita duduk sini-sini ke orang lah tuan-tuan. Ya tuan-tuan. Ibadah banyak. Ilmu banyak. Jangan jadi macam Azazi. Saya takut tuan-tuan. Disebabkan kesombongan dan keangkuhan kita. Allah campurkan kita ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu rajin semayang ni tuan-tuan. Kadang yang rajin semayang ni jadi sombong. Dia berlagak. Kenapa? Sebab dia rajin semayang. Sebab dia ahli jawatankuasa masjid. Sebab dia ahli jawatankuasa surau. Dia orang sebut ahli masjid, ahli surau. Jadi sombong. Hui jalan. Kenapa? Disebabkan gelaran-gelaran inilah menyebabkan manusia-manusia itu berjalan atas muka bumi Allah dengan keangkuhan dan kesombongan. Sebab tu saya kata tuan, berhati-hati dengan pujian manusia. Takut-takut ada sifat sombonglah hati kita, takabur, ujub dan sebagainya. Dan yang keempat tuan-tuan, yang terakhir, rajin solat tetapi suka mengadu domba. Rajin solat tetapi suka mengadu domba. Suka mengadu domba ni apa? Suka memfitnah. Baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, la yadkhulul jannata namamun. Tidak masuk syurga orang yang suka mengadu domba. Mengadu domba ni apa? Memfitnah. Suka melaga-laga ke orang. Suka membuat api-api pergaduhan. Orang tu duk baik, Haji Leman, Haji Bakar duk baik. Dia menanam sifat-sifat kebencian. Menyebar-nyebarkan kebencian. Sebab tu Nabi sebut, tajidu min syirarin nas. Kamu akan mendapati antara sejahat-jahat manusia, kata Nabi, ialah bermuka dua. Dalam dua muka. Depan kita lain, belakang kita lain. Depan kita cakap, bagus. Belakang kita hantam habis. Dia ni teruk, dia ni apa ni, berlakon, dia. Ni tuan-tuan. Cukup bahaya golongan macam ni. Ramai dah ustaz golongan macam ni? Memang ramai. Yang macam ni tuan-tuan, depan kita manis, cakap bagus. Belakang kita tuan-tuan, kata kau-kau punya. Kalau orang Penang kata kau punya kata tuan-tuan. Kata dia punya hak buruk sajalah. Hak baik pun tak ada langsung. Semua buruk. Depan kita baik belakang. Ni talan dah muka. Depan kita baik, belakang kita jahat. Ini tuan-tuan. Ramai dah golongan macam ni, ramai. Semayang perempuan ni tuan, tapi suka melaga-lagakan orang tuan. Ni fitnah ni tuan. Kalau orang mula panggil apa? Suka membawang. Suka membawang. Kan bawang ni dah makan makruh, membawang pula. Membawang ni haram. Tambah pula buat grup-grup membawang ni, grup-grup duk mencetuskan fitnah, kata mengata, mencaci maki. Ni tuan-tuan, orang yang admin yang buat grup tuan-tuan, cukup bahaya dia ni tuan. Sebab tu kita ni tuan-tuan kena berfikir. Kena berfikir dengan bijak. Kena berfikir dengan pandai lah. Nabi sebut, la aisha illa aishul akhirah. Tidak ada kehidupan hakiki melainkan kehidupan akhirat. Dunia ni kita buat grup-grup yang mana mengajuk orang bermaksiat. Kita dapat tuan-tuan saham dia. Oh, saya buat grup je Ustaz. Saya tak kata ke orang pun. Hang buat grup tu mencetuskan pergaduhan, mencetuskan fitnah, mengata adalah menyebabkan pergaduhan. Kamu yang buat. Maka kamu akan menjawab depan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu berhati-hati. Orang yang suka mengadu domba, memfitnah dan terlibat yang bersubhat dan sebagainya tuan-tuan, maka tidak masuk surga. Allahu Akbar tuan-tuan. Sebab tu berhati-hati. Dan bila kita memfitnah orang sampai dia kena buang di kampung, kita memfitnah orang sampai dia dipenjarakan, kita memfitnah orang sampai dia dipulaukan, esok kita akan jawab depan Allah Subhanahu Wa Taala. Peliharalah mulut kita tuan-tuan. Sebab Nabi sebut ramai di kalangan umatku masuk neraka, antaranya dua perkara. Yang pertama sebab mulut, yang kedua sebabkan kemaluan. Hadis ni riwayat Tirmizi. Sebab tu berhati-hatilah dengan ungkapan, dengan percakapan yang kita cakap. Kenapa? Apa yang kita cakap akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, puan-puan, sidang penonton sekalian, alhamdulillah kita dah sampai di penghujung rancangan kita pada malam ini. Terima kasih banyak-banyak kepada pihak Pekanjur kerana mengajukan kuliah online Syawal kita pada malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat kepada kita insya-Allah. Jadi tuan-tuan, ada umur yang panjang, ada kesempatan nanti kita akan berjumpa lagi dalam siri yang akan datang insya-Allah dengan tajuk-tajuk yang lebih menarik yang saya akan bawa insya-Allah. Saya minta maaf banyak-banyak jika ada salah dan silap sepanjang kuliah saya pada malam ni. Saya minta maaf jika ada salah dan silap. Saya mohon maaf banyak-banyak pada tuan-tuan.
Mudah-mudahan ilmu yang saya sampaikan pada malam ni bermanfaat kepada kita, kepada saya sendiri insya-Allah dunia dan akhirat. Jadi tuan-tuan, kita jumpa lagi dan siri-siri akan datang. Yang baik datang daripada Allah, yang kurang itu datang pada kelemahan diri sendiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.